Video ini ditajuk oleh Firma Guaman, Tetuan Asia dan Hisam, Cawangan Bangi. Maka bismillahirrahmanirrahim. Tahniah, anda telah pun memiliki rumah idaman anda. Selamat menduduki, selamat melabur. Cara nak beli rumah projek baru. Okey, kita tahu dalam kita kalau dah ready nak beli rumah ni ada 3 cara yang famous. Nombor 1, kita beli secara projek baru. Nombor 2, kita beli secara subsale. Dan nombor 3, kita beli secara lelong. Jadi bila kita dah bersedia nak beli rumah ni, dalam 3 pilihan tadi, antara yang famous yang orang suka beli iaitu sudah tentu beli rumah baru. Yelah, siapa nak beli rumah second, apatah lagi kena lelong kan. So kalau ikut pilihan kita, kalau betul harga dan betul dengan matching dengan kelayakan kita, sudah tentu kita nak beli rumah baru. Okey, so dalam video ni kita nak belajar pasal persoalan macam mana proses nak beli rumah baru. Okey, so kita fahamkan dulu. Rumah baru ni iaitu biasanya dalam keadaan rumah tu tak ada lagi. Kita pergi tengok projek tu, paling-paling pun ada show gallery, adalah office developer yang menunjukkan scale model. Okey tuan, rumah ni rumah teres 20 kali 70 400,000 contoh kan. Okey, so kita pun pergi tengok, kita berkenan. Kita berkenan tu bukan berkenan kat scale model tu. Kita berkenan kepada rumah yang bakal rupa macam scale model tu. So adalah sikit flyers, artist impression, adalah scale model yang lebih besar, macam mana dia punya master plan, site plan, rupa taman, semua tu kan. So kita membeli impian tersebut. Keberanian kita lah, kepercayaan kita membeli sesuatu yang belum terbentuk lagi, hanya sekadar perancangan atas kertas saja. Ada masalah tak? Tak ada masalah pun. Jangan bimbang, okey je. Yang penting kita lihat tu sedang meninjau satu projek yang kita fahamkan, yang kita tahu developer ni, pemaju ni credibility-nya tinggi. Dia bukan pemaju yang jenis, ada kan pemaju kan, dia buat rumah, dia rasa tak boleh nak pergi, cash flow dia hancur, habis duit mismanagement dan sebagainya, tutup, bankrupt, habis. So kita yang menanggung ni lah nak kena tanggung bayar tanpa rumah tu berjaya siap dengan baik. Ini jenis developer pemaju macam ni kita kena elak lah. Macam mana kita nak tahu? So antaranya kita tengok track record developer tu, pemaju tu lah. So kita tengok, tuan dah pernah buat projek lain ke? Dia pun tunjuk projek-projek dia sebelum ni bukan sekadar projek tapi siap. So serah kunci dengan baik. Okey, itu nombor 1, iaitu kita pergi melihat credibility pemaju. Baik, so yang kedua adalah sekiranya kita tengok berminat satu rumah tu kan. Okey, kita bincang. Kalau kata orang bujang, seorang lah dia buat keputusan, mungkin bawa mak ayah dia sekali. Kalau kata suami isteri tu bincang, okey bang, nampak okey lah rumah ni, sesuai dengan masa depan keluarga kita. Macam tu lah, kita akan lebih bahagia kat rumah ni dan sebagainya lah. Macam-macam lah perbincangan untuk bersetuju dengan pilihan keputusan yang sangat besar dalam kehidupan kita. So bila kita dah bersetuju, maka staf pemaju ataupun ejen yang bertugas akan minta kita untuk bayar booking. So step nombor 2 kita bayar booking. Bayar booking ni bukan bermaksud kita confirm, jelas dan juga sah membeli. Booking ni dia macam, kalau kita dalam rumah tangga tu macam cincin tanda lah, belum tentu jadi lagi, tapi kita dah merisik dengan letak satu kesungguhan, dengan letak bayaran booking. Berapa? Ada developer pemaju tu 500, ada tu 1,000, ada 200, saya pernah dengar RM1 pun ada. Sekadar wang balasan untuk memulakan kontrak. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so bila dah yang kedua kita dah bayar booking, so apa yang akan berlaku dalam step yang ketiga? Langkah yang ketiga adalah ejen kan. Biasanya pemaju ni dia dah ada dah, dia punya banker-banker yang bersedia untuk menguruskan permohonan pinjaman kita. Melainkan kita nak beli tu secara cash lah. Yelah, ada setengah orang kan duit banyak, dia pergi kat pemaju, ni berapa satu? 400,000. Okey lah, ambil 3. Kata ni beli rumah ke beli ikan kembung, macam tu lah kan. Yelah, kita bukan, jarang lah orang macam ni. Kebanyakan orang nak beli rumah semuanya beli secara financing, pembiayaan ataupun hutang. So bila dia nak buat pembiayaan, masuklah step yang ketiga, iaitu apa yang dinamakan sebagai loan application. So dia pun hantar, dia bagi dokumen, staf pemaju ataupun ejen yang bertugas. Ejen yang bertugas ni maksudnya kadang-kadang pemaju ada lantik agensi hartanah untuk membantu jualkan projeknya. So ejen yang bertugas tu akan menguruskan dokumen-dokumen tadi dengan bank-bank yang terpilih. Pasal pemaju ni, projek tersebut dah ada bank-bank yang bersedia menjadi panel untuk menyediakan end financing.
maksudnya pembiayaan akhir kepada para pembeli. Okey, so bila katalah step ketiga cantik, cun kan, 3 bank dihantar, tu dia, 3-3 lulus, 3-3 keluarkan satu surat yang dinamakan sebagai LO. LO ni nama pendek kepada letter offer. So dia macam offer lah kan. Okey, bank ni offer, wahai pembeli, saya dah check awak punya kelayakan. Okey cun, ini offer saya. So saya offer lah, saya nak bagi loan RM400 pada kadar interest, pada kadar profit 4%. Bayarannya selama 30 tahun. Setiap bulan berapa? Itulah dia nyatakanlah dia punya terma tawaran yang ingin diberikan oleh bank tu. So sama juga bank B dan juga bank C. Jadi atas kita lah nak tengok apa. Dia takkan ada satu offer letter yang sempurna. So kita tengok, letak 3-3 offer letter tu kita bandingkan. Yang biasa utama orang akan bandingkan iaitu perbezaan profit percentage. Macam ni 4%, yang ni 4.2, yang ni 4.3. Walaupun bunyi tu macam sikit 0.2, 0.3, tapi dia memberikan kesan kepada nilai installment bulanan kita, apatah lagi dalam jangka masa panjang. So yang ketiga dah selesai, kita dah cantik, kita dah setuju dengan satu bank ni untuk sign dia punya letter offer, maka masuklah step yang keempat. Jadi step keempat ni dah jadi senang lah. Maksudnya benda tu dah insyaAllah confirm, unit tersebut dah jadi kita punya pembelian. So tak ada masalah. Masuklah step yang keempat, iaitu tanda tangan perjanjian jual beli. Kenapa boleh sign SMP? Sales and Purchase Agreement, kerana di mata developer kita dah secure financing, kita dah dapat pembiayaan. So tinggal nak sahkan pembelian dengan perjanjian jual beli dengan pemaju. Step yang keempat. Step yang kelima terakhir, kalau dah selesai tanda tangan perjanjian pinjaman, dah selesai tanda tangan perjanjian jual beli, maka masuklah step yang kelima. Apa dia lagi? Kita tunggulah pembinaan tu sampai siap. Okey, dalam step kelima ni guys, kita kena faham tau, kita beli rumah baru ni, rumah belum siap lagi. Yalah kan, mana ada kan kita beli tahu-tahu kita bawa beg kan. Pemaju pun tanya, awak nak gimana? Saya nak duduk rumah dekat bakal tanah ni lah. Kan? Tak logik lah begitu. So apa yang berlaku dalam step kelima lah, kena faham apa yang akan berlaku secara kewangan sepanjang proses pembinaan projek tersebut. Okey, so daripada rumah tu kosong, belum apa-apa, tanah kosong lagi kan, maka pemaju, dah kan kita dah dapat loan kita tu, maka pemaju mulalah buat pembinaan. Dia mula buat earthwork, mula buat piling, foundation, apa-apa semualah istilah pembinaan tu, sampailah pembinaan tu disahkan dan naik lebih kurang 10%. So bila dah naik 10%, apa developer akan buat? Pemaju dia akan billkan dekat bank. So bank akan disburse, bank akan release 10% daripada mana yang dah siap 10% tu. Kalau rumah RM400,000, 10% RM40,000. Jadi kita sebagai peminjam ni, sebagai pembeli rumah yang bakal siap tersebut, di mata bank dia dah release duit, maka dia akan kenakan interest profit di atas RM40,000 yang dah release tersebut. So kita kena bayar installment kita kena bayar sedikit amount sepanjang pembinaan, apa yang dinamakan sebagai progressive interest. Maksudnya interest sepanjang pembinaan. Nama pun interest, dia tak sentuh langsung pokok pinjaman kita. Sekarang mana bank dah disburse, sampailah nak boleh ke siap, sampai 100%. So bila dah 100% dah siap, so pemaju pun dapatkan certificate of fitness ataupun certificate of completion and compliance. CF ni nama bahasa dulu. Sekarang ni banyak pemaju pihak berkuasa menggunakan CCC, Certificate of Completion and Compliance. So dah dapat tu, maka pemaju mengesahkan rumahnya dah siap dan layak untuk diduduki, maka dia pun serahkan kunci. Serahkan kunci ni satu fasa yang dikenali sebagai deliver vacant possession, pemilikan kosong. So bila kita dah dapat kunci, maksudnya bank dah selesai disbursement semua 100% loan kita kepada pemaju, maka bismillahirrahmanirrahim, tahniah, anda telah pun memiliki rumah idaman anda. Selamat menduduki, selamat melabur. Kan ada orang kan dia beli rumah, dia nak buat sewa, nak jual balik dan sebagainya. Okay, kita fokus orang yang nak duduk lah. Selamat menduduki, semoga bahagia dunia akhirat di rumah tersebut. Dan yang paling best, selamat mula membayar installment anda selama 30 tahun, 35 tahun, 25 tahun. Ikutlah pada perjanjian pinjaman masing-masing. Okay, so okay guys, itulah 5 langkah yang kita kena faham setiap kali kita terlibat dalam satu pembelian rumah baru. Alright, so
Steady. Guys, okey tak video tadi? Belajar sesuatu tak? Seronok tak? Saya menjawab soalan tak? Adakah dia meningkatkan lagi pengetahuan anda dalam dunia hartanah? Kalau anda suka guys, apa kata kita like, komen, share dan jangan lupa tekan button loceng untuk dapatkan notification video-video terbaru yang akan dihasilkan. Okay, so jumpa anda di video akan datang. Take care. Steady. Minum air dulu. Sekadar so ejen yang bertugas tu dia minta masuk tak dia punya boleh je yes. Dah jadi kita kena bayar ansuran kita